sejahtera. Apa khabar pelajar semua? Semoga semuanya di dalam keadaan sihat. Bertemu lagi dalam video kursus pendidikan moral WM001. Pasti pelajar masih ingat tajuk yang telah dipelajari sebelum ini, iaitu konsep-konsep dalam pendidikan moral, konsep keadilan dan nilai dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam video kali ini, saya Puan Zahirah binti Husin akan menjelaskan tajuk nilai diri dan keluarga di bawah tajuk nilai murni masyarakat Malaysia. Di akhir pengajaran, diharapkan pelajar dapat menjelaskan konsep nilai diri dan keluarga, seterusnya dapat menerangkan nilai murni terhadap diri sendiri dan institusi keluarga. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai? Nilai adalah satu konsep yang kompleks dan boleh didefinisikan dalam pelbagai keadaan mengikut suasana. Nilai dijelaskan sebagai ajaran atau pegangan seperti kelakuan, kewajipan dan juga akhlak. Nilai juga menggambarkan cara hidup, amalan hidup, cara berfikir dan cara menangani sesuatu. Nilai juga sering dikaitkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan. Nilai berfungsi sebagai ukuran yang membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam sesuatu isu moral atau sosial. Dan yang kedua, nilai juga berfungsi sebagai satu panduan untuk menyelesaikan konflik serta membuat keputusan dan menghadkan perlakuan seseorang. Menurut Kamus Dewan, nilai memberi erti sifat ketinggian. Diri pula bermakna peribadi. Dan keluarga bermaksud saudara mara, kaum kerabat dan sanak saudara. Kesimpulannya, nilai ialah sebagai satu sifat ketinggian manusia dan boleh membentuk corak pemikiran, agama dan kemasyarakatan. Nilai murni terhadap diri. Manusia semestinya menyedari bahawa dirinya adalah satu anugerah daripada Tuhan. Justru itu, setiap individu sewajibnya menjaga diri dengan sebaik mungkin selagi mana terdaya. Proses menjaga dan mendidik diri adalah berasaskan kepada nilai-nilai yang telah sedia ada dalam semua agama. Sekiranya proses pendidikan diri dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai sejagat yang murni, semestinya setiap individu akan mencapai tahap keselesaan hidup di tahap yang terbaik. Mungkin pernah terlintas di fikiran kita, bagaimanakah cara untuk memupuk nilai diri? Nilai diri yang murni dapat dipupuk dengan pelbagai cara. Di antaranya ialah yang pertama, menyayangi diri sendiri dengan menjadikan nilai-nilai murni sebagai tonggak dalam amalan kehidupan seharian. Dengan adanya kesedaran untuk menyayangi diri sendiri, kejadian-kejadian ke arah merosak dan memusnahkan diri sendiri akan dapat dihindarkan. Dewasa ini kejadian membunuh diri, melacurkan diri, merosakkan diri dengan arak dan pil khayal berlaku dengan berleluasa dan semakin meningkat. Apakah punca yang menyebabkan kejadian ini berlaku? Jawapannya ialah kita sebagai individu semakin lupa tentang kewajipan menjaga diri. Oleh kerana itu, menjaga diri dengan nilai-nilai murni adalah satu kemestian kepada semua manusia. Perlu diyakini dan disedari, dengan memiliki nilai-nilai murni, setiap individu akan bersikap rasional dalam melakukan sesuatu tindakan. Nilai-nilai tersebut adalah satu suruhan dalam melakukan perkara kebaikan dan ia bertindak pula sebagai satu penghalang ketika perasaan individu ingin melakukan perkara yang buruk. Cara kedua untuk memupuk nilai diri adalah dengan mengurus dan membentuk diri yang kemas dan tersusun tanpa menyusahkan orang lain. Dalam konteks ini, setiap individu perlu lebih memahami diri sendiri dan juga perlu memahami bahawa kehidupan mereka adalah berkait rapat dengan orang lain.
Oleh kerana itu, setiap tindakan terhadap diri, sama ada dari segi pakaian, kebersihan, solekan, tingkah laku dan tutur kata akan memberi kesan kepada individu lain yang berada di persekitaran. Sekiranya semua perkara ini diambil kira dan dijadikan sebagai keutamaan dalam kehidupan, sudah pasti kita akan menghadapi kehidupan yang penuh keselesaan. Keselesaan utama yang akan dirasai ialah kepuasan terhadap diri sendiri dan kepuasan merasai diri kita dihargai. Nilai seterusnya ialah nilai murni terhadap keluarga. Hubungan kekeluargaan yang erat adalah perkara utama yang menyumbang ke arah pembentukan masyarakat yang harmoni dan negara yang aman damai. Perhubungan kekeluargaan yang erat akan memberi kesan kepada perasaan kebertanggungjawaban antara ahli keluarga. Justru itu, sebagai rakyat Malaysia yang inginkan kemakmuran dan keharmonian hidup, kita wajib berusaha untuk membina ikatan kekeluargaan yang kukuh dan jitu bersandarkan kepada nilai-nilai murni. Mewujudkan ikatan kekeluargaan yang kuat dan harmoni bukanlah sukar dan memerlukan perbelanjaan yang banyak. Cuma ia memerlukan penglibatan dan sokongan seluruh warga Malaysia. Berikut adalah beberapa kaedah yang dapat digunakan untuk membantu membentuk keharmonian keluarga, iaitu kaedah agama, kaedah permainan, kaedah majlis keraian dan kaedah ucap tahniah dan takziah. Berdasarkan 4 kaedah untuk membentuk keharmonian keluarga seperti yang dipaparkan di dalam slide, sila lakukan aktiviti perbincangan bersama ahli kumpulan dan senaraikan aktiviti-aktiviti yang mudah dan menarik mengikut setiap kaedah tersebut. Sebagai rumusannya, jelaslah kepada kita bahawa menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam diri dan keluarga adalah satu kewajipan di mana akan memberi kesan yang baik yang akan dapat dirasai oleh setiap individu dan keluarga. Di samping itu, dengan pengamalan nilai-nilai murni di dalam diri dan juga keluarga dapat membantu membina negara yang harmoni dan aman damai. Setakat ini sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.